Hai, adik-adik semua, saya akan ceritakan tentang kisah si bongkok lupa diri. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah kisah seorang hamba Allah yang bernama si bongkok. Si bongkok hidup bersama-sama dengan ibunya yang sudah tua dalam pondok buruk yang usang. Mereka tinggal dalam kampung Pulai. Si bongkok diejek dan dikeji oleh penduduk kampung Pulai kerana rupanya hodoh dan badannya pula bongkok. Ibu si bongkok selalu bersimpati dengan nasib anaknya. Namun, dia menerima semua itu sebagai suatu takdir. "Kenapalah dengan nasib kamu, bongkok?" keluh ibunya. "Sudah nasib dan takdir saya jadi begini, ibu," jawab si bongkok. Tetapi, bongkok cukup gembira kerana masih lagi mempunyai seorang ibu yang penyayang, ujar si bongkok. Bagi si bongkok, biarlah orang lain dalam kampung Pulai hendak memaki hamun atas nasib dirinya, tetapi dia masih mempunyai ibu yang cukup penyayang. "Ibu, suatu hari nanti, bongkok akan menjadi manusia paling cantik dalam dunia ini," sambung bongkok dengan begitu semangat. "Semoga hasratmu termakbul, bongkok," sambung ibunya sambil mengusap kepala bongkok. Kelihatan linangan air mata membasahi pipi ibunya. Pada suatu petang, ketika si bongkok sedang bersia-sia keseorangan di pekan kampung Pulai, sekumpulan pemuda kampung yang diketuai oleh Mat Derus telah mengepung bongkok. "Hoi, kawan-kawan semua. Lihat, tidak ada manusia yang paling hodoh, cacat, dan hina dalam kampung Pulai ini, melainkan si bongkok ini," kata Mat Derus dengan nada angkuh dan sombong. "Betul, Derus. Mari kita kacau si hodoh ini," sampuk kawan-kawan Mat Derus. Si bongkok berasa amat sedih dan cukup hina kerana dirinya diperlakukan sedemikian. Mat Derus dan kawan-kawannya terus meluru ke arah si bongkok. Mereka memukul dan meludah si bongkok. Si bongkok tidak dapat berbuat ara-ara. Orang ramai di pekan itu hanya mampu melihat sahaja nasib yang menimpa si bongkok. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa kerana Mat Derus dan kawan-kawannya itu ialah Samseng Kampung Pulai. Setelah puas mereka mengerjakan si bongkok, Mat Derus dan kawan-kawannya terus pergi dari situ. Si bongkok pun berlalu sambil berkata di dalam hatinya, "Nantilah kau, Mat Derus. Jika aku ditakdirkan menjadi cantik, engkaulah manusia yang mula-mula aku kerjakan. Nantilah kau, nantilah." Si bongkok terus pulang ke teratak usangnya. Kelihatan ibunya sedang membersihkan halaman rumah. "Si bongkok, kamu dari mana ini?" tanya ibunya. "Saya dari Pekan Pulai, ibu," jawab bongkok. Si bongkok menceritakan apa yang telah berlaku di Pekan Pulai tadi. Ibunya turut bersedih dan menasihatkan si bongkok bahawasanya Allah akan membalas seksaan kepada sesiapa yang menyeksa dan menyakiti hati orang lain, terutama orang yang cacat seperti si bongkok. Pada suatu malam, si bongkok berehat di serambi teratak usangnya sambil mengenang akan nasibnya yang malang. Tiba-tiba dia didatangi oleh seorang lelaki tua yang berpakaian begitu cantik dan dikelilingi oleh cahaya. Si bongkok tergamam seketika. "Wahai pemuda yang bernama Bongkok, aku telah lama mengetahui kisah hidupmu. Tetapi, janganlah kau bersedih hati. Aku boleh menolongmu. Mudah-mudahan kamu akan menjadi manusia yang cantik," kata lelaki tua itu. Si bongkok tersentak mendengar kata-kata lelaki tua itu. "Betulkah?" tanya si bongkok. "Tetapi bagaimana caranya, wahai orang tua? Aku memang ingin menjadi cantik kerana aku tidak tahan dengan cacian dan hinaan oleh manusia yang tidak berhati perut di kampung Pulai ini," tegas si bongkok. Orang tua itu menambah, "Senang sahaja si bongkok. Aku boleh tunaikan hajatmu itu, tetapi dengan satu syarat." "Apakah syaratnya?" soal si bongkok. "Syaratnya, apabila engkau telah menjadi manusia yang cantik,
engkau tidak boleh menjadi manusia yang sombong, bongkak dan takbur. Engkau tidak boleh membalas dendam ke atas manusia yang pernah menghina dan mencaci engkau dahulu, tegas orang tua itu. Aku berjanji, jawab si bongkok. Orang tua itu menambah, jikalau engkau melanggar syarat-syarat dan pantang larang tadi, kecantikan yang engkau miliki akan hilang. Engkau akan kembali menjadi hodoh dan cacat seperti sedia kala. Ingat, si bongkok, suara orang tua itu hilang. Tiba-tiba si bongkok tersedar daripada lamunan tadi. Dia merasakan suatu kelainan dalam dirinya. Hatinya berdebar-debar. Si bongkok terus meluru ke cermin yang tergantung di dinding. Aku sudah cantik sekarang. Aku sudah cantik, laung si bongkok. Si bongkok terus mendapatkan ibunya yang sedang memasak di dapur. Ibunya tergamam seketika, anaknya yang hodoh dan cacat sekarang ini telah menjadi seorang pemuda yang cantik dan menawan. Akhirnya termakbul permintaanmu, bongkok, kata ibunya. Mulai detik itu, hidup si bongkok telah berubah. Dia tidak lagi berasa hina diri. Si bongkok terus ke Pekan Pulai dengan perasaan yang amat gembira. Wahai orang kampung Pulai, aku hendak memberitahu kamu semua. Jikalau kamu semua hendak tahu, akulah yang kamu keji, yang kamu hina, dan yang paling hodoh di dalam kampung Pulai ini. Akulah si bongkok, teriak bongkok dengan perasaan bangga diri. Semua orang di Pekan Pulai begitu hairan melihat perubahan yang berlaku ke atas si bongkok. Si bongkok mula rasa bangga diri dan sombong. Si bongkok ingin membalas dendam ke atas Mat Derus yang selama ini selalu mengejeknya. Si bongkok terus menuju ke rumah Mat Derus. Dengan perasaan marah, si bongkok memanggil Mat Derus tanpa memberi salam terlebih dahulu. Wahai Mat Derus, keluar kamu. Mat Derus muncul di pintu depan. Siapa kamu ini? Bertandang ke rumah orang tanpa memberi salam, kata Mat Derus. Ha. Engkau sudah lupa wahai manusia berhati busuk. Akulah si bongkok yang selalu dimaki dan dicaci oleh kamu, tambah si bongkok. Si bongkok, tanya Mat Derus dengan perasaan begitu hairan dan terkejut melihat perubahan diri si bongkok. Si bongkok sudah lupa dengan perjanjian yang telah dibuat dengan orang tua tersebut. Dia mula takbur dan sombong dengan kecantikan yang diberikan kepadanya. Wahai Mat Derus, akulah pemuda yang paling cantik di kampung Pulai ini sekarang. Engkau adalah lelaki yang paling hodoh, kata si bongkok. Selepas terlucut kata-kata daripada mulut si bongkok, tiba-tiba berlaku kejadian ribut yang kuat. Si bongkok baru teringat akan janjinya dengan orang tua itu. Ya Allah, aku telah mungkir janji, kata si bongkok. Aku akan jadi seperti bongkok yang hodoh dahulu, tambahnya dengan nada kesal. Tetapi kekesalan di hati bongkok sudah terlewat. Dia terus berlari pulang untuk mendapatkan ibunya. Dia cukup menyesal. Setelah sampai di teratak buruknya, dia merasakan bentuk badannya telah berubah. Ibu, maafkan si bongkok. Lalu si bongkok rebah di pangkuan ibunya. Sekarang si bongkok telah berubah menjadi si bongkok yang asal. Sudahlah anakku, disebabkan oleh takbur dan sombong kamu, maka kecantikan yang engkau miliki telah dirampas balik. Terimalah ujian ini sebagai suatu takdir, kata ibunya. Akhirnya si bongkok kembali kepada kehidupannya seperti dahulu kerana sifat lupa dirinya itu. Dia menerima takdir yang ditentukan ke atas dirinya. Pengajaran dalam cerita ini ialah janganlah sombong dan takbur. Setiap ujian adalah suatu takdir. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini ya adik-adik. Bye-bye adik-adik semua, jumpa lagi kita di episod akan datang.